Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pertama-tama kali marilah kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi hidup dalam lingkungan iman Islam dan ihsan. Dan marilah kita bersama-sama bertaubat kepada Allah Ta'ala akan segala dosa yang telah kita lakukan, sama ada kita sedar ataupun tidak. Dan sama-sama kita bermohon kepada Allah supaya ditetapkan berada di atas jalan yang lurus. Pada kali ini saya ingin membuat satu reaction ataupun ulasan tentang satu screenshot yang saya ambil daripada grup WhatsApp. Dan ulasan ini tidak ada niat untuk memperkecilkan atau merendah-rendahkan ataupun menghina sesiapa. Cuma ia dibuat atas dasar ilmu, atas dasar Quran dan hadis dan juga qaul ulama. Screenshot tersebut menyatakan tentang perbualan antara tiga orang. Yang pertama yang menyatakan dirinya sebagai penawas sejati, yang kedua Ilmu Azam, dan yang ketiga saudara Norman. Screenshot ini ada saya sertakan di sebelah. Okay, bolehlah dirujuk. Ada pertanyaan kepada saudara Norman. Apakah dalil mengatakan Nabi Muhammad dia Tuhan? Saudara Norman menjawab surah Toha ayat 14 yang bermaksud yang menyebut bahawa innani anallahu la ilaha illa ana, bermaksud sesungguhnya aku adalah Tuhan, aku adalah Allah. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Dan di bawah ada orang yang ada yang mempertikaikan mereka yang tidak mempercayai akan ketuhanan Nabi Muhammad. Dan dijawab oleh saudara Norman, mereka itu sangkut ataupun mereka itu tidak lepas daripada sifat kemanusiaan Nabi Muhammad Rasulullah. Baik. Di sini tiga poin yang kita dapat lihat. Pertama, adakah Nabi Muhammad itu benar-benar Tuhan atau Allah? Dan kedua, adakah benar surah Toha 14 itu ayat dalil Nabi Muhammad itu Tuhan? Dan yang ketiga, adakah Nabi Muhammad itu Tuhan dan juga manusia dalam waktu yang sama dalam satu jasad? Baik. Nabi Muhammad jelas adalah manusia yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul. Jika kita rujuk surah Al-Kahfi ayat 110 menyatakan mafhumnya Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad menyatakan bahawa baginda adalah manusia yang menerima wahyu untuk disampaikan kepada manusia, dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, itulah satu-satunya Tuhan. Boleh rujuk surah Al-Kahfi ayat 110. Di sini jelas bahawa Allah Ta'ala memerintahkan supaya Nabi Muhammad sendiri mengakui baginda adalah makhluk ataupun manusia. Cuma bezanya dengan kita, baginda adalah Rasulullah yang diangkat oleh Allah Ta'ala, martabatnya daripada manusia biasa kepada Rasul Allah Ta'ala. Dan apakah surah Al-Kahfi ini dalil mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan? Tidak. Sebenarnya tidak. Kerana surah Al-Kahfi ini bukan pengakuan Nabi Muhammad. Bukan pengakuan Nabi Muhammad, tetapi perintah Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala yang menyatakan dirinya itu adalah Allah, yang satu-satunya Tuhan. Nabi Muhammad hanya menakal ataupun membacakan sahaja firman Allah Ta'ala tersebut. Dan akan ada persoalan mengatakan bahawa mengikut akidah Asy'ariyah, Allah Ta'ala berfirman tak ada huruf, tak ada suara. Jadi bagaimanakah boleh timbul ayat Al-Quran surah Taha ayat 14 itu? Baik. Sebenarnya kalam Allah Ta'ala itu asalnya kalam nafsi. Kemudian Allah Ta'ala cipta menjadi lafzi. Dan yang lafzi itulah yang kita baca, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad, yang diterima daripada Jibril, kemudian dibacakan kepada kita. Itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad, innani anallahu la ilaha illa ana. Dan juga ayat-ayat yang lain. Bagaimanakah kita nak memahami kalam nafsi dan kalam lafzi ini? Kalam nafsi ini kita boleh tengok contoh pada diri kita, pada diri kita.
sebagai contoh untuk memahaminya, tetapi bukan hakikat. Contohnya kalam nafsi iaitu contohnya apabila saya tergerak hati untuk melawat anak saya pada hari esok, ya, di Johor Bahru, contohnya, ya, tergerak hati saya, terfikir dalam ingatan saya untuk melawat anak saya, itu dinamakan kalam nafsi, ya, yang qaim dengan zat, dengan tubuh saya, ya, dengan diri saya, ya. Kemudian saya mengambil handphone, sebenarnya saya type WhatsApp, ya, saya tulis besok ayah akan pergi melawat engkau di Johor Bahru. Itu bermakna saya telah menterjemahkan kalam nafsi saya itu kepada tulisan. Tulisan inilah kalam lafzi. Ya. Kemudian saya send melalui internet, ya, dan anak saya sampai kepada anak saya buka, dia baca, besok ayah akan datang ke rumah engkau di Johor Bahru. Itulah kalam lafzi yang anak saya baca. Itulah contoh untuk kita faham kalam nafsi dan lafzi. Kalam nafsi pada fikiran saya itu, pada gerak hati saya itu adalah kalam nafsi yang qaim dengan zat Allah Ta'ala, ya. Kemudian Allah Ta'ala mencipta akan huruf dan suara dan menjadi ayat, dan itulah yang ibarat saya type, ya, type WhatsApp, ya, di handphone. Kemudian saya send. Bila saya send itu ibaratnya Jibril membawakan kalam nafsi yang telah menjadi lafzi itu kepada Nabi Muhammad, ya, dan anak saya pun baca, ya, melalui WhatsApp. Jadi itulah ibaratnya Nabi Muhammad membacakan kalam lafzi tersebut, ya. Dan handphone yang anak saya baca itulah ibaratnya adalah Quran, Quran yang disuratkan, ya. Jadi maknanya kalam yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu, innani anallahu la ilaha illa ana, itu adalah kalam Allah yang lafzi, yang menyatakan bahawa Allah Ta'ala itulah satu-satunya Tuhan, dan Nabi Muhammad hanya membacakan sahaja. Demikianlah jika kita membaca Quran, kita membaca ayat surah Taha ayat 14 itu, innani anallahu la ilaha illa ana. Adakah kita mengaku Tuhan? Tidak. Ya, kita tidak sekali-sekali akan mengaku Tuhan ataupun akan menjadi Tuhan, hanya kita membacakan sahaja. Ya, seperti contoh anak saya tadi membaca tulisan saya yang saya hantar di dalam WhatsApp, dia tidak sekali-kali menjadi saya, tidak sekali-kali menjadi seorang orang yang lain. Contohnya kalau kita tulis dalam WhatsApp kepada seseorang, sesungguhnya aku adalah Batu Nisan, contohnya, kan, aku adalah yang bernama Ahmad, dan dia membaca akulah bernama Ahmad, dia tidak akan menjadi Ahmad, ya, dia tidak akan menjadi Ahmad. Jadi hendaklah dia faham bahawa dalil Taha 14 itu bukanlah dalil Nabi Muhammad itu adalah Tuhan, ya. Kerana apa? Kerana surah Al-Kahfi ayat 110 jelas menyatakan bahawa baginda adalah seorang manusia dan seorang rasul. Baik. Apakah Nabi Muhammad itu manusia dan juga Tuhan dalam masa yang sama? Ya. Jawapannya tidak. Tidak sama sekali. Kerana jelas ayat 110 Al-Kahfi mengatakan Nabi Muhammad itu manusia. Dan ayat Taha 14 menyatakan bahawa yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu adalah kalam Allah. Itu firman Allah yang menyatakan Allah Ta'ala itulah Tuhan. Ya. Dan Nabi Muhammad sendiri menyatakan dalam hadis baginda yang bermaksud mafhumnya, ya, janganlah kamu semua memuji dan mengagungkan aku seperti orang Nasrani, orang Kristian memuji dan mengagungkan Nabi Isa AS, sehingga mereka mempertuhankan Nabi Isa. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan kerana dalam Bible ada menyatakan Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati, dan ia juga dijelaskan dalam Quran. Tetapi itu adalah mukjizat dengan izin Allah. Dalam Bible pun mengatakan dengan izin bapa, ya, izin bapa. Jadi bukanlah Nabi Isa itu menghidupkan orang mati itu dengan kuasa baginda, ya. Dan orang Kristian mengatakan Nabi Isa itu pun manusia juga kerana ia mati. Ia mati disalib. Dia dibawa oleh iblis, tak mampu ia menolak, dibawa oleh iblis ke atas gunung, dan ia mati disalib, ya. Jadi mengikut akidah Kristian, Nabi Isa itu adalah Tuhan juga
dan juga manusia. Ketuhanannya dapat dibuktikan dengan menghidupkan orang mati, dan kemanusiaannya terbukti dengan ia mati disalib. Itu berlainan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jelas manusia. Allah Ta'ala sendiri menegaskan baginda adalah manusia, dan baginda sendiri mengaku baginda adalah manusia dan hanya sebagai rasul. Nabi Muhammad tidak mempunyai unsur-unsur ataupun sifat ketuhanan, tidak. Kerana baginda sendiri mengatakan sesungguhnya, banyak dalam ayat Quran mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa. Itulah Tuhan satu-satunya, dan baginda adalah rasul. Ya. Dan bahkan Nabi Muhammad sendiri berkahwin, berkeluarga, sakit, tidak sihat, cedera dalam peperangan, bahkan baginda pernah sakit disihir. Jika baginda Tuhan, tentulah tidak akan menjadi sakit ataupun sebagainya, mustahil. Mustahil. Jadi jelaslah, jika kita beriktikad Nabi Muhammad itu Tuhan dan juga manusia, di dalam jasadnya ada unsur ketuhanan dan ada juga unsur kemanusiaan, maka kita telah menyamakan iktikad kita dengan iktikad orang Kristian. Na'udzubillah. Jadi hendaklah kita berfikir ataupun meneliti ataupun mengkaji dengan benar, apakah yang kita kata ataupun apakah yang kita iktikadkan. Kerana apa? Kerana kalau kita salah iktikad, kita akan tercebur dalam iktikad kaum ataupun agama lain. Na'udzubillah min zalik. Maka jelas, jelas. Jadi saya harap sesiapa yang berakidah demikian, bahkan saudara Norman sekalipun, diharap perbetulkan kembali akidah tersebut. Buang akidah yang bercanggah dengan Al-Quran dan bercanggah dengan hadis Nabi SAW. Dan hendaklah kita, apabila kita nak menafsir Quran, hendaklah kita mempunyai ilmu yang cukup untuk menafsir Quran, iaitu dinamakan ulum Quran, ulum Quran. Dan jika kita tidak ada ilmu, hendaklah kita rujuk dengan kitab-kitab tafsir muktabar yang telah dinyatakan dengan jelas, yang telah disusun, yang telah dikaji oleh ulama-ulama terdahulu, dan mereka menuliskan di dalam kitab untuk bekal kita di kemudian hari. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad itu bukanlah Tuhan, ia jelas adalah manusia, dan baginda tidak sekali-kali ada sifat ketuhanan di dalam diri baginda. Tidaklah dikatakan Nabi Muhammad itu Tuhan dan juga manusia. Barang siapa menolak ketuhanan Nabi Muhammad, seolah-olah dia hanya memahami Nabi Muhammad itu sebagai manusia sahaja, tidak memahami sebagai Tuhan. Dan juga dalil surah Taha ayat 14 itu bukanlah dalil mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan. Ia adalah dalil Allah Ta'ala menegaskan bahawa bahawa Allah Ta'ala itulah Tuhan, dan kita dan Nabi Muhammad, dan kita hanya menakalkan saja ataupun membacakan saja. Sekian dulu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.